Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang dipanjatkan kehadrat ilahi dalam kita mendepani dan juga menakuni wahana ataupun pandemik COVID-19 yang semakin membahana. Dan sememangnya ini satu perkara yang cukup perlu untuk kita bincangkan secara bersama kerana lanskap atmosfera masyarakat di peringkat negara dan juga global juga banyak terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Apa yang penting adalah kita sentiasa memberikan seluruhan yang lebih mendalam terhadap apa yang diperkatakan dan juga diperintahkan oleh kerajaan dalam usaha untuk kita memastikan agar kita memutuskan rantaian jangkitan bagi COVID-19 ini. Pada malam ini alhamdulillah kita masih lagi bercerita tentang spektrum yang sama dan juga topik perbincangan yang sama iaitu tentang COVID-19, tetapi perspektifnya itu berbeza kerana kita memberikan penumpuan dan juga penekanan kepada bagaimana kita melihat pandemik COVID-19 ini memberikan satu lanskap dan juga ruangan yang baharu apabila kita banyak bercerita tentang geopolitik dan juga geoekonomi serta sosioekonomi masyarakat secara am dan juga secara keseluruhannya. Pada malam ini kita bercerita tentang aspek luar bandar seperti mana yang saya melihat kepada beberapa faktor penumpuan statistik tunjukkan lebih 7.76 juta rakyat Malaysia itu adalah terdiri daripada penduduk di luar bandar, mewakili lebih kurang 23% daripada keseluruhan penduduk di Malaysia. Dan ini memberikan gambaran bahawasanya faktor luar bandar itu memberikan faktor kita kata pemula kepada setiap pembinaan modal insan dan juga setiap pembinaan tamadun dan juga struktur masyarakat itu. Dan pada malam ini kita menekuni topik ini secara lebih mendalam. Untuk saya amat bersahati bersama dengan pada malam ini ialah Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Menteri Pembangunan Luar Bandar KPLB. Assalamualaikum, selamat malam Datuk, apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah Datuk ya. Baik Datuk, apabila kita bercerita tentang COVID-19 ini sudah semestinya sebelum kita beralih kepada inisiatif dan juga insentif yang digagaskan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Datuk sendiri berkhidmat dan juga memimpin masyarakat di Mersing. Sudah tentu mereka yang di Mersing sekarang ini ingin mendengarkan titipan butiran kata-kata daripada Datuk sendiri yang dilihat Mersing juga mencatatkan rekod kes yang amat rendah di peringkat ataupun di peringkat persekutuan. Jadi mungkin di Mersing itu keadaannya situasi yang boleh Datuk gambarkan bersama kami. Terima kasih Mail. Mail dah 2 kali kan pergi kat Mersing. Saya seronok bila orang yang dah pergi kat Mersing ni. Mersing ni dia ada pantun dia kan. Dagang Pak Malau tu. Jadi Mersing ni memang kampung. Dan di sebuah kampung dan saya adalah wakil rakyat kampung.
Jadi dah 6 penggal lah saya jadi wakil rakyat kampung. Saya faham lah selok belok orang kampung. Kebetulan kali ini diberi amanah dan tanggungjawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-8 untuk memimpin kementerian yang pada saya anggap amat besar dan luas. Dan biasanya kementerian ni dia melibatkan dululah, kalau ikut pada sejarah, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri Tun Razak dulu, dia adalah menteri pertama Menteri Luar Bandar. Kenapa Menteri Luar Bandar tu Tun Razak? Kerana dulu 70% orang dekat luar bandar. 30% je dekat dalam bandar. Tapi oleh kerana pembangunan yang begitu, fitrahnya begitu, sejak 60 tahun lebih kita merdeka, maka komposisi dan gerakan yang dibuat oleh kerajaan dahulu-dahulu, jadi proses pembandaran itu berlaku sehingga sekarang ini hanya macam Mail kata tadi 23.8% duduk di luar bandar, di luar bandar. 70%, 60 lebih peratus di bandar. Sebenarnya ini adalah satu kejayaan di mana kita bawa orang ke bandar dululah. Tapi sekarang oleh kerana penduduk di luar bandar itu sudah mengecil, maka tumpuan itu masih kita teruskan melalui pelbagai agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, daripada pekebun kecil, penuris getah, termasuk agensi-agensi wilayah yang macam Kejora, Perda, Ketengah, Kesedar, di Pulau Pinang dipanggil Perda. Dulu pada satu ketika dulu ada Dara. Semua agensi-agensi ini menjurus kepada membawa masyarakat luar bandar dibandarkan. Baik. Okey. Jadi sekarang banyak orang di kampung dah pergi bandar. Kan? Macam Mail daripada Pilin. Gombau. Gombau. Saya biasa tu. Masa kecil-kecil tu ada kawan saya dekat Gombau. Dekat Pilin tu yang ada sekarang ni banyak kes COVID-19. Dan bila kita relate atau kita kaitkan dengan suasana apa yang berlaku, hal COVID ni, kebetulan bila kita dapat kerajaan yang baru, tanggungjawab ini amat berat kerana kita mempunyai satu musuh yang kita tak nampak. Baik. Mail jadi cerita pasal kat Mesing ada masih hijau. Kes kurang daripada yang saya ingat dia ada 4 kes saja. Tinggal 2 dia masih lagi berada di Hospital Permai. Jadi dia sebenarnya di Mesing hijau. Tapi oleh kerana tempat-tempat lain merah, jadi orang Mesing pun kena denda jugalah. Duduk kat rumah juga. Kan? PKP ni kena duduk rumah juga. Ekoran daripada tu sudah tentu kita berhadapan dengan satu musuh yang kita tak kenal lagi. Dan kita tak faham, seluruh dunia tak faham PL COVID-19 ni. Dia ada perangai dia yang tertentu. Yalah, dulu saya belajar sekejap jadi bomoh. Saya dulu belajar perubatan. Jadi sikit-sikit tu saya tahulah hal-hal yang berkait dengan virus ni. Tetapi virus ni pun kita tak kenal. Ramai banyak dengan negara maju pun tak kenal. China ada style dia, Korea ada style dia, Amerika pun ada guna style dia. Tapi masing-masing masih tak kenal PL dan perangai COVID-19 ni. Pada waktu yang sama, kita manusia, kita adalah seorang manusia Homo sapien yang sangat aneh kerana kita suka bergerak. Daripada bandar, kampung pergi bandar, tak berjaya kat bandar pergi balik kampung, tak berjaya kat kampung pergi bandar. Sebab kita adalah manusia yang diberi oleh fitrah kita mobile. Kalau kita tengok, mustahil lah pada saya kalau manusia itu tidak mobile, mustahil Adam boleh jumpa Hawa dekat Jabal Rahmah. Sebab Adam katanya
dihukum dan dia dah minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia diturunkan katanya di Ceylon, Sri Lanka, sementara Hawa diturunkan di Jeddah. Tapi akhirnya mereka bertemu di Jabal Rahmah setelah beribu tahun diturunkan pada syurga. Maknanya manusia itu adalah mobile. Jadi bila PKP ni diletakkan perundangan yang mengetatkan pergerakan, kerana negara membuat satu pilihan, nak selamatkan nyawa dulu. Okey, nak selamatkan nyawa. Maknanya kita utamakan kepada nyawa. Baik. Okey. Jadi dari sudut maqasid syariah, itu adalah sebahagian daripada 5 perkara yang perlu mana-mana pemerintah kena buat. Selamat nyawa dulu. Okey. Okey. Bila selamat nyawa, suruh orang duduk kat rumah semua apa buat? Sebab tu dalam pakej prihatin kedua yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dia bagi makan dulu, perut kena jaga. Okey. Okey, bagi saya suka guna, orang Mesing suka guna perkataan sendal. Sendal. Sendal Sendal. Kita sendal dulu dengan macam saya minta orang asli, dia ada mula-mula nak bagi 15,000 je ketua isi keluarga. Saya cakap dengan Datuk KSU, kita orang asli seluruh negara ni ada 853 kampung. Kita ada lebih kurang 50,000 lebih keluarga isi rumah. Jadi tiba-tiba Jabatan Hak Ehwal Kemajuan Orang Asli ni balik semula kepada kita. Datuk Seri KSU kata kat saya, tak cukup. 15 je mati kita. 15,000 ni kita kena bagi semua. Jadi kita kena bagi semualah. The food basket ni kita pastikan dia akan sampai ke setiap isi keluarga. Sebab orang asli kadang-kadang, saya ada 6 kampung orang asli di Mesing. Punan, Peta, Tanjung Tuan, Tanah Abang, Labung. Mereka kadang-kadang dia satu rumah, dia ada 3 keluarga. Baik. Atau 4 keluarga. Walaupun dia mungkin ada 2 bilik, tapi dia boleh sesuai dengan 4 keluarga. Okey. Jadi kita kena bagi 4 basket food tadi. Tak bolehlah kita bagi dia satu rumah satu. Okey. Macam tu. Jadi kita nak selesaikan dulu perut dulu. Kena selesai. Tapi berapa lama kerajaan nak terus bagi makanan ni? Saya semalam balik Mesing. Dia orang masih lagi sampaikan bentuk bungkusan makanan ni pada bukan saja orang asli, kepada semua mereka-mereka yang sangat memerlukan. Kerana suasana COVID-19 ni membuatkan orang mudah jatuh miskin. Kalau dulu dia umpamanya lah, dia noreh, pagi dia noreh, pukul 10 dia dah selesai. Getah semua dah. Dia pergi minum, dia pergi warung. Bila KPK, dia tak boleh noreh, dia tak boleh pergi warung. Warung pun tutup. Dalam tempoh PKP ni lah. Okey. Jadi rantaian ekonomi, walaupun orang kampung, dia akan terjejas. Banyak sektor lah terjejas. Tapi dalam sektor pemakanan, rantaian makanan, katakanlah nelayan, di Mesing banyak nelayan. Saya ada 400 bot kat Mesing, dekat Mesing, kat Endau tu tak kira lagi. Okey. Sebab penerima mereka yang dapat allowance berjumlah sekarang saya ingat RM250 tiap-tiap nelayan yang ada lesen dan yang telah pun diputihkan oleh Jabatan Perikanan dengan kerjasama LKIM. Mereka boleh bertangkap ikan. Okey. Isunya bila ada MCO ni, PKP, pertama sekali orang tengah dah tak ada. Tiba-tiba orang tengah tak ada. Hasil tangkapan bagus. Sekarang ni musim tandak sotong. Sotong memang banyak. Tapi bila sampai kat JT, tak ada orang nak beli. Sebab orang tengah dah tak ada. Dulu ada orang tengah. Walaupun orang tengah ni dia cekik betul nelayan, tapi masih ada orang tengah. Sekarang tak ada orang tengah. Saya punya DO kata, Menteri,
boleh tak bantu kita macam mana? Nak suruh Fama masuk, Fama ada kekangannya. Jadi saya fikir-fikir, saya kata kita kena lakukan sesuatu yang di luar kotak. Baik. Sebab COVID-19 ni dia sebenarnya mengubah hidup kita bukan saja sekarang tapi sebenarnya di masa-masa yang akan datang. Saya bagi contoh. Kalau dulu September 11 New York punya World Trade Center tu dibom. Ekoran daripada itu semua masyarakat dunia rasa takut. Asal nama bin aja dia akan masukkan kita dalam special tempat untuk disoal siasat. Kalau kita lalu tempat scanner tu, dia suruh tanggal kasut. Kita marah tau. Kasut pula tu cantik kan. Boot lah tu. Suruh tanggal. Marah ada. Tapi oleh kerana dia menjadi norm yang baru, selepas itu, kalau kita pergi dekat airport untuk scan security, keselamatan, kita automatik, tak payah suruh. Kita buka kasut, kita tanggalkan jam, kita buka tali pinggang, keluarkan kita punya laptop atau iPad, automatik. Tak payah disuruh. Kerana dia dah menjadi budaya. Betul. Jadi dengan adanya COVID-19 ni, dia sebenarnya mengubah hidup kita. Ya, dia sementara. Memanglah tak ada orang tengah. Orang Mesing ni, saya bagi contohlah orang Mesing. Orang Mesing dia tak makan ikan tempat lain. Memang dia makan ikan Mesing. Ikan tempat lain tak datang Mesing. Tapi ikan daripada Mesing dia pergi tempat lain. Biasanya 40 ke 50% dia akan pergi ke Singapura. Singapura pun sekarang ni lock. Jadi ikan memang dia tak pakai pasport main. Okey. Tapi orang nak pergi tambak apa semua tu dia perlukan semua security. Bila lock dah susah. Jadi orang tengah tak ada. Jadi bagaimana kita nak replace? Nak ganti supaya orang tengah ni masih boleh berfungsi. Tuan D.O. saya kata tak ada pembeli. Saya kata ada. Okay. Tetapi kita tak ada upaya nak cantumkan. Saya sembang dengan Menteri Pertanian, Datuk Seri Ronald. Saya selalu panggil dia Buluran. Sebab dia wakil rakyat Buluran. Okay. Oleh kerana suasana tu terlalu deras, semua nelayan bukan saja kat Mesing, dekat Terengganu, dekat Kuantan, dekat Langkawi, merata tempat dia akan terjejas ekoran daripada perubahan ini. Sekarang keadaan sedang fikir selain pada nyawa penting kan? Betul. Tapi perut ni penting ke? Kehidupan. Jadi bagaimana nak pastikan yang rangkaian pendapatan ni dapat dipulihkan kembali. Okey, Datuk, itu kita akan perincikan seketika nanti. Mungkin kita nak bagi sedikit hela nafas jeda seketika. Semuanya seketika nanti dalam Bicara Naratif. Selepas saya lahir, doktor telah berikan saya vaksin BCG dan hepatitis B. Semasa saya 2 bulan, ibu telah membawa saya ke klinik untuk mendapatkan vaksin 5 serangkai. Dos kedua ketika saya 3 bulan dan dos ketiga pada usia 5 bulan. Untuk vaksin MMR pula, saya akan ambil sebanyak 2 kali ketika 9 bulan dan setahun. Bila saya mencecah 18 bulan, ibu jangan lupa untuk dapatkan vaksin booster 5 serangkai saya ya. Seronok rasanya dapat membesar dengan sihat.
Bermula 28 Mac 2020, TV1 akan menjadi saluran penyiar utama bagi menyalurkan maklumat berhubung COVID-19. Ikuti kami di saluran berita RTM menerusi platform 123 di My Freeview. Maklumat sahih kami bawakan kepada anda hanya di RTM. Baik, apabila kita memberikan sedikit spektrum kepada pepatah lama, kais pagi makan pagi, ia bukan menggambarkan kepada keadaan ekonomi yang dianggap sebagai miskin, tetapi ia menggambarkan tamsilannya adalah apa yang kita usahakan, kita kerjakan hari ini, maka hasilnya akan dapat kita peroleh mungkin untuk hari ini dan juga untuk hari esok. Itu juga digambarkan dalam spesifikasi perbincangan kita pada malam ini, iaitu tentang isu luar bandar dalam kita mendepani pandemik COVID-19 ini. Mungkin terus saja persoalan bersama dengan YB Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad. Tadi kita banyak memperceritakan tentang kategori ekonomi luar bandar ini, kita perlu realistik, bekerja sendiri. Kalau berniaga kecil-kecilan dalam kita kata kerangka yang kecil dan sederhana, malah mungkin ada pesara ataupun mungkin ada juga yang bekerja dalam sektor perniagaan yang kecil. Jadi apakah kita melihat kepada impak COVID-19 ini, apa yang diusahakan oleh pihak kementerian dan juga pihak kerajaan bagi memastikan the new normal yang disebutkan oleh Datuk itu boleh dilaksanakan secara lancar tanpa mengganggu-gugat untuk mengisi perut mereka seperti yang diperkatakan oleh Datuk tadi. Okey, pertama sekali saya nak komen sikit pasal kais pagi makan pagi. Ada orang kata konotasinya kais pagi makan pagi ni orang malas. Kais petang makan petang. Tapi dia sebenarnya kenapa orang Melayu dulu orang tua-tua dulu dia kata kais. Kais macam-macam ayam. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Cuma dia tak cakap kais malam makan malam sebab malam dia rehat. Ada orang tua beritahu saya, orang yang bijak pandai pasal bahasa, dia kata kais pagi itu menandakan yang mudahnya tanah Melaya ni, tanah Melayu dulu untuk dapat rezeki. Maknanya pagi kais dapat pagi. Tak payah nak simpan untuk petang. Kais petang makan petang. Tak payah nak tunggu sebab besok pagi pun kais lagi. Tanah kita subur. Okey. Walaupun ada orang kata malas ke apa. Okey, satu. Kedua, seperti yang Mail cakap tadi, di mana peranan ekoran daripada kesan daripada COVID-19. Orang kampung, you kena faham. You kena faham. Orang kampung ni, dia ada dua sumber pendapatan. Satu, pendapatan yang dia buat aktiviti dia. Kedua, dia aktiviti remittance. Kerana macam dekat Kota Baru, atau dia rumah dia di Wakaf Cik Ye. Dia ada 5 orang anak. Okey, 5 orang anak, 3 orang kerja kat Kuala Lumpur. 2 orang kerja dekat Pulau Pinang. Biasanya dia orang ni akan hantar sikit-sikit duit kepada mak bapak dia. Mungkin RM100 sebulan. Jadi kalau 5 dia dapat 500. Sekarang COVID-19 yang 500 ni dia tak dapat. Sebab yang sumber pendapatan yang biasa dia dapat pada anak-anak dia yang mengenang jasa ibu bapa tak boleh hantar sebab dia orang pun tak kerja. Satu. Dua, kalau aktiviti-aktiviti yang biasa dia orang buat di kampung lah, kata dia jual di pasar, katakanlah dia tanam lada atau tanam sayur. Masa COVID ni orang boleh pergi pasar lagi. Tetapi orang yang pergi pasar dia kena ikut SOP tadi. The new norm tadi. Malah pasar akan datang kena susun balik. Tak boleh lagi pasar tu pergi balik. Dia boleh pergi sekali aja. Dia tak boleh pergi balik. Itu satu. Jadi bila kesan kepada pendapatan mereka ini berkurangan. Kita ada survey yang dibuat oleh Jabatan Statistik
pendapatan mereka berkurangan daripada 50% kepada dekat 90%. Jadi kadang-kadang kat kampung dia buat homestay. Dia ada bilik yang disediakan, tak ada pelancong, tak masuk lah. Okey, tak tambah pendapatan. Jadi peranan-peranan pertama yang dibuat oleh pelbagai agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, kita kurangkan dulu. Umpamanya, sebagai contoh, dia menyewa kat Akik Mara. Okey, anak dia ni macam Cik Kiah lah. Makcik Kiah. Anak dia ada pinjaman dengan Mara. Pinjaman Mara kita tangguh. Sewa pun kita boleh ronding sampai, saya ingat kurang sampai 30%. Kemudian pinjaman, apa-apa pinjaman yang dibuat kepada institusi Mara dikurangkan. Jadi kita kurangkan dulu benda-benda yang patut dia bayar tiap-tiap bulan. Ini mungkin mengurangkan sehingga 6 bulan kita bagi, mengurangkan. Pada waktu yang sama, macam tadi, Mail, nelayan dekat Mersing, Pak Wang, dia beritahu macam mana nak ni. Saya dah beritahu dengan ketua pengarah Mara. Saya kata boleh tak kenal pasti siapa dia, anak-anak nelayan yang memang biasa meniaga ikan tapi dalam skala besar. Kita bagi dia satu pakej pinjaman melalui koperasi, kata 200,000 nak mulakan sistem peraihan ni. Sebab dia ni, keputusan ni buat ni semua all cash. Jadi cash flow dia tu seamless, tidak ada halangan. Jadi dia bila nelayan naik dia timbang, nelayan pun dah pandai sekarang. Dia boleh tengok harga ikan kembung dekat pasar Selayang berapa. Kan? Tak boleh tipu dah. Okey, semua sekarang ni online. Jadi dengan cara begitu, kita mewujudkan suasana orang tengah yang ada jiwa kasih sayang. Berbanding dengan orang tengah yang dulu memang sendal nelayan ni. Sebab nelayan ni pada waktu yang sama, dia pun ada banyak hutang juga. Jadi dia terikat dengan peraih-peraih yang sebegini rupa. COVID-19 akan merubah suasana nelayan di Mersing. Jadi saya nak cari, dan saya sebenarnya dah kenal pastilah beberapa orang yang anak-anak nelayan daripada Mersing yang boleh bantu nelayan di Mersing. Dan kita temukan produk nelayan dengan mereka yang boleh belikan dan boleh pasarkan ikan dengan cara online mungkin. Mara pun ada dia punya platform macam Jack Ma lah. Ada juga setakat ni kebanyakan hasil-hasil orang kampung boleh dipasarkan, kerana DO saya pun bagus. Bila dia buka pasar tani dia di pasar, dia panggil pasar tu sekarang ni, dulu hari Jumaat je. Tapi oleh kerana jualan bagus, sambil mereka menggunakan SOP PKP ni, ramai mereka dapat pendapatan satu hari sampai 3,000 kan. Okey. Jadi kat kawasan tu dah jadi berebut lah. Semua orang nak berniaga. Jadi kerajaan pusat dah buat keputusan supaya tidak ada gerai bazar masa Ramadan ni apa semua ni. Saya pun pening kepala juga nak fikir macam mana nak sambil mereka terus melakukan pelbagai aktiviti dalam production makan, kuih apa semua ni. Hari raya masih lagi saya ingat orang akan cari kuih tart. Kan? Tapi orang tak akan pergilah mall untuk cari kuih tart. Jadi dia tengok Facebook apa semua, dia order macam tu lah. Jadi rangkaian antara pembuat dengan pembeli, mungkin pembuat dekat kampung, pembeli dekat bandar, ini boleh kita perkukuhkan. Di Mersing sekarang ni baru ada 6 food panda. Food panda ni kira luar tabi'i lah kat Mersing ni.
Okey. Bukan jadi budaya. Okey. Memang satu ni. Jadi sekarang ni kalau kita perbanyakkan atau ada banyak lagi e-hailing. Supaya produk di kampung dapat legal-legal dalam kampung tu. Jadi ekonomi akan berkembang. Okey. Saya juga sarankan kerajaan hendakkan supaya penghidupan ni life life and livelihood. Maknanya hidup, nyawa dengan kehidupan tu mesti balance. Kita tak pasti berapa lama lagi kita akan berterusan dengan MCO ni. Kalau ikut pada rancangannya habis 28 kan? Okey. Tapi kita tak pasti. Walaupun kita tengok graf tu makin lama makin turun. Macam dekat Amerika, di Texas apa semua, orang dah pergi tepi pantai dah macam biasa. Dia lagi banyak orang mati. Tetapi sesuatu yang saya rasa Amerika kerana teknologi dan dia berani mencuba. Dia mula mengenali COVID-19 ni melalui teknologi, pelbagai teknologi, dan antara perkara yang mereka buat, mereka melakukan test atau ujian swab ni untuk mengetahui kehadiran antigen atau virus itu. Dia 90 test untuk 1,000 penduduk. Maknanya kalau dia 300 juta, you kalilah berapa. Dan presiden dia, oleh kerana negara dia maju, jadi test ni dapat diturunkan. Sekarang test ni saya dipahamkan dalam buat di swasta lingkungan 800. Kalau Kementerian Kesihatan buat jadi 300. Tapi sekarang kita nak suruh pekerja pergi. Semua industri yang berkait rapat, umpamanya construction G1, G2 atau industri yang berkait rapat dengan global supply chain. Negara kita ada buat OEM yang berkait rapat dengan Airbus, Boeing. Ini semua bagus untuk negara. Tetapi bila kita nak suruh diorang mula bekerja, kita kena pastikan mereka ni diuji test. Bila test memang negatif, itu pun tak pasti lagi tu. Tapi maknanya kita dah tahu dah 100 orang pekerja, kalau saya ada punyai satu kilang, untuk operasi 50%, saya perlu ada 100 pekerja. Saya akan pastikan saya buat test ini pada semua pekerja saya. Dan saya nak pastikan yang mereka akan mengikuti semua standard-standard kesihatan di tempat kerja. Selain daripada ni ambil temperature macam tadi, saya rasa 4 kali saya diambil suhu badan saya. Ada yang tulis tu 35. Saya kata kalau 35 ni macam ular lah. Dia bukan mamalia. Darah sejuk. Darah sejuk. Baik. Datuk, mungkin perinciannya untuk kita melihat kepada akses yang disebutkan tadi, akses kesihatan, perniagaan, peluang-peluang lain yang direncana itu, boleh kita sama-sama perincikan seketika nanti apabila kita kembali daripada berjeda dalam Bicara Naratif.
jualnya. Ya, RM50. Nak, tak nak. Baik, kita bertemu kembali dalam bicara naratif. Apakala kita bercerita tentang konotasi akses kepada ekonomi yang lebih baik, akses kepada makanan, akses kepada peluang perniagaan dan pekerjaan, malahan akses kepada hubungan juga jaringan internet juga amat penting. Dan kita tidak menganaktirikan sama ada di bandar, di metropolitan maupun di luar bandar. Dan perkara ini banyak dibincangkan dan juga diberikan penumpuan. Khususnya pada malam ini, kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad untuk kita mempericikan, Datuk, sebenarnya luar bandar ini juga tidak ketinggalan diberikan sedikit kita kata penumpuan dan juga interaktif dalam segi aspek internet dan sebagainya. Jadi bagaimana kita melihat dalam perkembangan yang berlaku di kawasan bandar ataupun di peringkat persekutuan dan di peringkat nasional, luar bandar turut terkesan dan menerima dampak hasil daripada perkembangan teknologi internet yang sedang berlaku, Datuk? Okey. Satu soalan yang baik. Antara dulu kita di Kementerian Pengelolaan Bandar ni selalu kita bercerita tentang jalan, jalan antara bandar, jalan antara kampung. Kemudian kita bercerita tentang bekalan air bersih luar bandar, atau kita bercerita tentang bekalan elektrik luar bandar. Tapi kita lupalah dengan suasana dunia yang menjadi kecil dan dia terhubung melalui internet ni. Jadi satu-satunya infrastruktur yang tidak dijaga oleh kami adalah infrastruktur jaringan internet ni. Jadi kita sedang merancang, sebenarnya dah pun merancang di bawah Bawasan Kemakmuran bersama dengan rancangan Malaysia ke-12. Baik. Ini kita dalam peringkat terakhir rancangan Malaysia ke-11. Jadi suka tak suka kita mesti perkuat dan perkukuhkan rangkaian penyambungan internet ini supaya apa yang berlaku di bandar dia laju, tapi di kampung juga laju. Okey. Ini adalah perkara asas yang amat penting. Komunikasi di antara dalam kampung juga antara kampung dengan bandar. Dan kalau kita perelokkan lagi infrastruktur ini, saya yakin produk-produk daripada luar bandar akan lebih mudah disalurkan di bandar. Saya bagi contoh. Mail ada satu restoran sekarang ni dekat Malaysia dipanggil Red Lobster. Dia adalah satu rangkaian restoran yang dipunyai oleh syarikat yang diapungkan saham dia di US, New York Stock Exchange. Dia ada 8 gabungan restoran, salah satunya Red Lobster. Dia ada dekat K Avenue. Saya pun tak pernah pergi juga. Tapi saya dipahamkan Red Lobster ni udang tu, kalau you tengok menu tu, dia ada menu udang. Udang tu dimasak, sebenarnya dibela, dimasak, kemudian disejuk bekukan di selatan Thailand, di kampung. Kemudian dipergi Bangkok dan diterbangkan terus ke bandar-bandar utama di Amerika dan seluruh dunia. Bila you makan udang tu, macam you rasa tukang masak tu kat belakang you. Dekat belakang lah, kat belakang dapur lah kan. Tapi sebenarnya tukang masak tu berada di selatan Thailand. Kalau Thailand boleh buat, tidak mustahil kita boleh pilih produk-produk yang biasa kita lakukan dan kita pasarkan di dunia. Dengan syarat kita ada tadi konektiviti lah. Kita ada rangkaian yang perlu kita menyantuni
perhubungan antara jalan-jalan macam kat Semenanjung. Kat Melaya lah. Persekutuan Tanah Melayu dulu panggil Melaya. Tapi sekarang orang panggil Semenanjung. Tapi kalau kita tengok kat Sabah, dekat Sarawak, mereka masih memerlukan masih jalan-jalan tu masih perlu. Bekalan air bersih perlu. Bekalan elektrik luar bandar perlu. Saya ada 2 orang timbalan. Satu yang berhormat daripada Lipis, yang berhormat daripada Lawas. Dia orang Sarawak. Dia minta tu je. Dia terlupa tu. Satu lagi tu internet tu lah. Yang Mail cakap. Tapi kalau kita boleh perkuat dan perkukuhkan ni, lebih banyak produk-produk kampung yang kita boleh pasarkan di bandar. Okey. Bukan saja di dalam Malaysia, di seluruh dunia. Jadi pasaran lebih luas. Pasaran yang lebih luas. Pasaran cukup untuk katakan ASEAN saja kita ada 600 juta penduduk yang menjadi satu market, satu pasaran yang boleh kita pergunakan. Okey. Bercakap tentang perniagaan atau nak membuka pasaran, membuka ruang dan peluang kepada peniaga-peniaga ataupun usahawan dari luar bandar ni, kita ada di bawah KPLB ada MARA, JAKOA, Ketengah dan sebagainya. Beberapa agensi yang sudah semestinya memberi penumpuan bukan saja kepada keperluan bagi usahawan dan juga penumpuan daripada wilayah itu sendiri. Jadi persoalan yang penting adalah bagaimana kita nak mewujudkan industri ekonomi yang bergerak maju berpandukan kepada keperluan wilayah atau keperluan penduduk ataupun keperluan industri desa itu sendiri yang boleh dibangunkan dan boleh dipromosikan. Okey, satu soalan yang baik. Pada waktu yang sama, yang paling penting sekali kita kena pastikan apa yang kita buat tu sejajar dengan pasaran, kehendak pasaran. Okey. Saya bagi contoh. Umpamanya di Mersing, kita ada latihan untuk welding, kimpalan. Kimpalan ni kita buat untuk bukan kimpalan biasa. Kimpalan ni kita panggil dia ada standard dia, dipanggil 3G dengan 6G. Mereka ni dilatih menjadi secara praktikal dan sijil mereka ni diiktiraf oleh peringkat antarabangsa. Dan mereka ni boleh bekerja di oil and gas. Jadi kebetulan Mersing dengan Pengerang tu dekat. Dan mereka yang dapat 6G ni mungkin 2 tahun dia pergi khusus, dia boleh dapat gaji dia dibayar dalam bentuk USD, purata mungkin 30 ke 100 US dollar per hour. Okey. Main per hour tau. Banyak tu. Kalau 100 kali dengan 4 lah. Kan? Per hour. Dan dia ni boleh buat welding di dalam laut. Kepakaran mereka ni dibangunkan oleh pelbagai agensi, even dalam MARA ada, kita ada pelbagai institusi MARA. Tapi pada waktu yang sama yang dibuat di Mersing tu adalah Institut Latihan Perindustrian. Jadi kalau kita ada latihan, kita ada tempat kerja, jadi mudahlah. Jadi tempat kerja dah ada, cuma kita nak sediakan latihan. Itu sebagai contoh. Kalau dalam bidang keusahawanan, kita kenal pasti mereka macam-macam program ada. Yang dibuat melalui pelbagai agensi. Mersing umpamanya dia bawah ECER. ECER ni orang Mersing ni dia untuk Terengganu, Pahang dan Kelantan. Mersing satu daerah yang digazetkan bawah Eastern Corridor Development Corporation. Jadi dia juga bangunkan, sebagai contohlah, kita ada buat tambah pendapatan dibuat oleh Koperasi Pekebun Kecil Getah Batu Pahat. Dia buat kat Mersing. Baiknya orang Mersing ni. Kita bagi dia satu kawasan, dia boleh bela lembu tenusu yang boleh memberi bulangan antara 600 liter ke 1000 liter satu hari. Kita ni susu kita tak cukup. Dulu susu kita import daripada
Australia. Baik. Susu fresh, susu powder. Okey. Sekarang Australia lockdown. Kita kurang susu. Kita makan susu tepung. Susu tepung tak bagus main. Okey, dia susu fresh. Baik. Okey. Sebab tu salah satu perancangan yang Faircrest sedang buat untuk pastikan makanan protein. Sekarang ni yang amat berhormat Perdana Menteri selalu fikir pasal security of food. Okey. Keselamatan makanan. Cukup atau tidak? Kalau kita tengok Global Security Food Index, antara negara nombor 1 yang memenuhi Global Index ni Singapura. Ialah dia pulau je. Tanah pun tak banyak. Yalah. Semua makanan diimport. Tapi kita pula, makanan kita import 52 bilion satu tahun. Import luar. Maknanya satu minggu 1 bilion. Banyak tu. Betul. Kenapa kita tak lakukan pendekatan-pendekatan supaya kita bebas dan tidak bergantung sangat kepada makanan dari luar. Jadi waktu inilah kita perlu fikir. Nombor 2, Mail, Singapura. Nombor 2, tahu negara mana? Mana tu? Negara Island. Okey. Okey, Island ni semua keturunan Anglo-Saxon yang ada kat Amerika tu daripada Island lah. Sebab tanah dia tak subur. Di mana tempat Malaysia ni, Datuk? Malaysia saya tak tahulah. Bawah lagi. Sebab kita kais pagi makan pagi ni. Kais petang makan petang. Kita anggap bahawa business as usual, biasa je. Tapi bila jadi COVID-19 ni, baru kita fikir, bagus juga tu. Baik. Bagus. Singapura pun dia bukan fikir baru sekarang. Bukan lama dah. Dia baru juga fikir. Dia baru ada buat satu perundangan di parlimen dia. Dia tubuhkan satu perundangan. Wujudkan satu platform yang diluluskan di parlimen. Dia panggil Singapore Food Authority. SFA. Khusus untuk memastikan yang makanan itu cukup dan boleh dibeli oleh rakyat. Okey. Datuk, nak cerita cukup atau tidak ni sebenarnya kita ada perkongsian kapsul apabila bantuan yang diberikan dan juga disurahkan oleh KPLB juga semasa kita mendepani wabak COVID-19 ini. Kita akan berjeda seketika kembali selepas ini. Lepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan sejak Sabah dan Labuan kini sudah dibatalkan. Penduduk di daerah Tawau mematuhi Perintah Kawalan PKP. Keboleh jangkitan tu sekarang ni berkurangan. Kalau kita dapat menjalankan aktiviti kita sebagaimana kita laksanakan pada PKP 1 dan 2, jadi kita harap kalau kita dapat melaksanakan, memperketatkan lagi tindakan-tindakan kita di PKP ketiga ni, mungkin kita akan dapat kurangkan kes keboleh jangkitan tu kurang pada 1,000 ataupun 500. Jadi kita boleh tumpukan perhatian kita kepada kluster-kluster yang memberikan kes-kes keboleh jangkitan. Di sebalik lensa harian sidang media oleh Kerajaan Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia, kita melihat wajah ketenangan yang ditampilkan. Namun, di sebalik ketenangan itu, hadir kegusaran mengenai beban dan tanggungjawab yang dipikul. Disebabkan itu, kami sekali lagi memperingatkan anda dan mengajak anda supaya patuhi Perintah Kawalan Pergerakan tahap 3 supaya kita dapat mendepani wabak COVID-19 ini secara bersama daripada ia semakin membahana. Jangan nanti sudah terhantuk baru terngadah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Jadi marilah kita bersama dengan hashtag duduk di rumah, kita teguh, kita menang. Komunikasi kita.
Baik, gagasan masa sejam yang diperuntukkan untuk kita mendepani cabaran KPLB dalam kita melihat bicara nanti pada malam ini. Sudah semestinya YB Datuk, kita nak bercerita sebenarnya untuk kita nak merangkumkan, mungkin kalau kita sempat dan berkesempatan, apakah lagi inisiatif yang dilaksanakan oleh di pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar, khususnya beberapa inisiatif yang dilaksanakan sebelum ini, penerusannya dan juga ditambah baik untuk memberikan kita kata penambahbaikan dan juga peningkatan, khususnya dari segi peningkatan ekonomi dan juga sosioekonomi masyarakat di luar bandar tu. Okey, Man. Pertama sekali saya nak ucap banyak-banyak terima kasihlah kepada rakan-rakan kementerian, terutama rakan kabinet saya, mantan menteri Datuk Seri Rina. Dia buat satu kajian yang mendalam. Dia antara satu-satunya menteri yang kali pertama membuat dasar luar bandar. Okey, dasar luar bandar dia ada teras 10. Tak perlu main kalau saya nak 10 teras ni 2 jam lagi kita sambung. Tapi maknanya bila saya masuk kerja saya mudah sikit kerana dah ada dasar. Dasar ni untuk kita jadi kompas supaya kita tidak sesat. Jadi bila dah ada 10 dasar tu, kerja saya mudah aja. Nak penuhilah dasar tu. Dasar dekat luar bandar macam mana, umpamanya lah antara perkara yang dipikirkan oleh dan jadi isu lah dekat kampung. Mana nak buang sampah? Senang je. Okey. Soalan ni saya tanya dulu dalam parlimen. Saya ingat 5-6 tahun dulu saya ada tanya. Tapi saya tak dapat jawapan yang khusus kerana kita ada 3 kerajaan. Kerajaan pusat, kerajaan negeri, kerajaan tempatan. Kampung biasanya dia di luar kawasan penguatkuasaan majlis daerah, iaitu kerajaan tempatan. Jadi mereka ni ada sampah. Jangan tak orang kampung mesti ada sampah punya. Betul. Kan? Kat mana dia nak buang? Jadi saya ingat lagi masa saya dulu kerja dekat Hospital Mersing, saya buka klinik sendiri. Malam-malam saya punya kampung tu di luar kuasaan majlis. Jadi saya kumpul sampah, saya bawa ke tempat paling dekat sekali tong sampah yang dipungut oleh lori-lori sampah majlis daerah. Okey. Jadi takkanlah saya boleh buatlah, saya ada kereta. Tapi lama-lama kawasan yang paling berdekatan dengan kawasan mengumpul sampah tu akan banyak lagi sampah. Dan dia tak selesai masalah. Jadi alhamdulillah saya dipahamkan bila saya masuk ni kementerian dah buat satu pilot project di Sungai Petani lepas habis Covid ni. Panjang umur saya nak tengok. InsyaAllah. Dan salah satu prasarana yang kita akan fikirkan bagaimana orang kampung boleh buang sampah tidak merata dan dia tidak bakar. Betul. Kat mana dia? Jadi kita kena kreatif lah supaya duduk di kampung tu masih lagi green, masih lagi hijau, udara masih bagus. Pada waktu yang sama kita pupukkan semangat menjaga sampah ni macam orang Jepun lah. Orang Jepun, kalau kita pergi dekat mana-mana bandar dia, saya pernah pergi Tokyo, dia tak ada tong sampah. Jadi orang tak boleh buang. Jadi bila ada sampah, mereka masuk dalam poket. Kat rumah baru dia buang. Macam tu sekali orang Jepun ni, dia jaga pasal hal sampah je. Jadi kalau dapat kita wujudkan, sekarang macam kita ni kalau boleh banyak tong sampah. Sebenarnya kita menggalakkan orang buang sampah. Tapi buang sampah semua bukan dalam tong sampah, di tepi tong sampah. Okey, betul. Jadi kalau kita dapat wujudkan satu sistem yang agak kekal yang melibatkan 853 kampung orang asli, dia pun kena buang sampah juga. Atau 15,434 kampung ni, seluruh negara ni, dia boleh mengurus pembuangan sampah di mana dia tidak menyusahkan dan boleh jadi dia tidak menambahkan sangat kos
kat bandar, dia buang sampah sebab dia bayar cukai. Dia bayar cukai quick rent tu. Atau sesuatu cukai harta kepada majlis daerah. Tapi dekat kampung, nak bayar cukai macam mana? Kan? Jadi kita kena ada satu jalan dan cara lah bagaimana nak menguruskan sampah di kampung. Okey, itu saya nak hubung kaitkan dengan persoalan saya. Mungkin kita boleh menutup sesi perbualan kita pada malam ini. Kalaupun kita tidak memiliki infrastruktur kelas pertama di luar bandar, tetapi bagaimana kita nak mewujudkan minda kelas pertama dalam kalangan penduduk di luar bandar, Datuk? Oh, ini susah. Pasal Tun Mahathir dia pun mengaku dia tak berjaya nak mengubah minda. Ini kita memang sebab homo sapien tadi tu dia mempunyai pemikiran yang amat luas. Otak dia banyak ni tapi pemikiran dia berlapis-lapis. Jadi pada saya sistem pendidikan itu penting. Okey. Sistem pendidikan itu penting. Kalau kita dapat pupukkan, kita dah bagus dah sekarang ni tapi dia belum bagus lagi. Umpamanya kita nak mewujudkan suasana bagaimana kita nak terapkan mencuri itu berdosa. Sebab ada orang cakap mencuri itu tidak salah. Ada juga orang cakap rasuah itu rezeki. Jadi macam mana kita nak ubah mencuri itu berdosa, rasuah itu lagi dosa. Okey, faham Betul. Dia bukan rezeki. Dia berdosa. Ya, memang berdosa haram. Haram. Okey. Tapi meniaga tu halal dan taibah. Baik. Okey, meniaga tu halal. Halal dan taibah, halal dan baik. Betul. Okey. Cukup tu. Bila nak tutup tu dia diringkaskan dengan sepadat-padatnya. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk. Alhamdulillah satu perkongsian yang cukup baik. Mungkin diselang-seli dengan sedikit humor dan juga lelucon di situ, tapi itu yang penting untuk kita memahami secara asasnya peranan Kementerian Pembangunan Luar Bandar, khususnya banyak agensi yang terlibat di bawahnya untuk memberikan penumpuan, insentif dan juga gagasan untuk membantu masyarakat luar bandar khususnya. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Menteri Pembangunan Luar Bandar KPLB, dan juga terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar serta agensi-agensi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung di bawah KPLB bagi memastikan agar luar bandar sejahtera itu dapat dinikmati dan juga luar bandar yang membangun itu dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa. InsyaAllah kita akan bawakan banyak lagi perkembangan dan juga perkongsian isu-isu yang menarik akan kami bawakan khususnya dalam bicara naratif. Teruskan siaran anda bersama RTM, Jenama Media yang paling dipercayai. Salam